اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 3, baris yang ke-12 daripada atas. Muka surat 3, baris yang ke-12 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan faedah kegunaan kegunaan ilmu ini, yakni ilmu tauhid. Faedah ilmu tauhid dengan makna faedah kita belajar ilmu tauhid dan beramal dengan ilmu tauhid. Faedah ilmu ini, yakni faedah ilmu tauhid. Kita nak cerita sini ni faedah belajar ilmu tauhid dan kita beramal, berpegang dengan ilmu tauhid kita belajar. Kalau kata ilmu tetap dah. Faedah ilmu tu, tapi kalau belajarnya tidak, tu tak ada faedah. Belajarnya ada tapi berpegangnya tidak pun tak ada faedah juga. Jadi faedah ilmu ini, yakni faedah kegunaan belajar ilmu tauhid serta beramal, yakni berpegang dengan ilmu tauhid yang kita belajar. Faedahnya dapat kemenangan dan beruntung oleh orang yang mengetahuinya. Dapat kemenangan dan beruntung ni selama-lamanya. Dapat kemenangan dan beruntung oleh yang mengetahui. Dapat kemenangan dan beruntung ni selama-lamanya. Dapat kemenangan kemudian beruntung selama-lamanya di mana ni? Di hari akhirat. Sebab orang yang belajar ilmu tauhid serta berpegang dengan ilmu tauhid yang dipelajari, maka selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah belajar ilmu tauhid. Ini sambungan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu. Mana saya kira sepatutnya bagi orang yang nak belajar ilmu-ilmu agama ni, dia kena tahu jugalah dia punya mabadi dia, pendahuluan ilmu. Ilmu nama ilmu apa? Ilmu tauhid. Pembicaraannya apa? Pembicaraan bab pegangan. Kemudian maudhu'nya bicara bab sifat Tuhan, cerita bab sifat Rasul, cerita berkaitan dengan perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Itu dalam pembicaraan ilmu tauhid. Rasul bawa datangnya bab qiyamah, barzah, tiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali, dibangkitkan kembali dan dihalau berhimpun di mahsyar, di mauqif. Kita kenal dengan mahsyar lah. Mahsyar ke mauqif ke tempat berhimpun. Kemudian ada asy-syafa'atul uzma, syafaat besar pada nak keraki. Kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga haud,
seperti tiang sirat, syurga, neraka. Itu termasuk dalam pembicaraan ilmu tauhid. Pembicaraan ilmu tauhid cerita bab sifat Tuhan, sifat Rasul, kemudian perkara-perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Itu maudhu' pembicaraan ilmu tauhid. Kalau kita nak kata cara kasar gak, pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Itu cara kasar dia lah. Sebab kita nak beriman kepada Allah, ngaji sifat Allah. Beriman kepada Rasul, ngaji sifat Rasul. Kemudian perkara yang dibawa datang oleh Rasul, malaikat, Rasul yang cerita, kitab, Rasul yang bawa, hari kiamah, Rasul yang cerita. Maknanya pembicaraan ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Ini lagi pada faedah. Ilmu fiqh yang terdahulunya ilmu pembicaraan berkaitan ketaatan zahir. Pembicaraannya bab hukum hakam lah. Bab hukum hakam pembicaraan ilmu fiqh. Kemudian ilmu tasawuf pula ilmu yang membicarakan berkaitan dengan sifat-sifat hati. Kemudian pembicaraannya berkaitan sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Kemudian sekarang nak cerita faedah mengaji ilmu tauhid. Kalau faedah mengaji ilmu fiqh, faedahnya kita nak junjung segala perintah Allah dan nak meninggalkan segala larangan Allah hak zahir. Itu faedah ngaji ilmu fiqh. Faedah ngaji ilmu tasawufnya, kita nak takhliyah, kita nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, dan kita nak tahliyah, kita nak hiasi hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Itu faedah ngaji ilmu tasawuf. Ni cerita ni faedah ngaji ilmu tauhid. Nak dapat kemenangan, beruntung selama-lama. Faedah ngaji ilmu fiqh, apabila kita dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya, selamat kita daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak selamat pula daripada masuk neraka Allah Subhanahu wa taala dengan kita nak junjung, nak menunaikan segala perintah Allah, nak menjauhkan segala larangan Allah zahir. Tu kena ambil kok fiqh pula, barulah boleh selamat daripada neraka. Nak selamat daripada neraka, faedah mengaji ilmu tauhid ni nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya dengan bahawa lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nak lepas daripada masuk neraka. Nak lepas daripada masuk neraka, kena buat segala hak Tuhan suruh, tinggal segala hak Tuhan larang. Hak tu faedah ngaji fiqh. Kemudian nak selamat daripada neraka Jahannam, bukan hanya buat segala yang disuruh, meninggalkan segala larangan, hak zahir, hak faedah ngaji fiqh, dia kena membersihkan hati, kena takhliyah hati daripada sifat-sifat hati yang diharamkan. Dia kena tahliyah, kena hiasi hati dengan sifat-sifat yang dipuji. Itu faedah ngaji ilmu tasawuf. Kalaulah segala perintah zahir ditunaikan, segala larangan zahir ditinggalkan, tapi hak hati, sifat-sifat hati yang diwajibkan kepada kita, ikhlas kewajipan, syukur kewajipan, macam semayang juga, sabar wajib, tawakul wajib, macam kewajipan sembahyang. Sembahyang Quran perintah, aqimus salah, diri oleh kamu akan sembahyang. Dah sama juga dengan fatawakkalu, dan bertawakullah oleh kamu. Tu fi'il amar, perintah. Washkuru, dan bersyukur oleh kamu, perintah. Wasbiru, dan bersabar oleh kamu, sama je perintah. Sama dengan aqimus salat.
Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan sebagaimana perintah sembahyang puasa, perintah datang daripada Tuhan yang sama, tercatat dalam kitab yang sama, iaitu Quran. Sebagaimana hak perintah, hak syukur, sabar, apa semua tu. Jadi macam mana jadinya hak sembahyang kita ambil, hak puasa kita ambil, sebab perintah Allah. Quran suruh tu, dan Quran nyata terang perintah sembahyang, perintah puasa. Dan macam mana dengan perintah syukur, perintah sabar, perintah tawakul, perintah ikhlas, perintah taubah. Perintah Allah juga. Allah yang perintah sembahyang puasa itulah. Perintah tu pun dalam Quran juga. Sama je lah dengan perintah sembahyang puasa. Jadi kenapa sembahyang puasa je kita ambil? Hak perintah, hak syukur, sabar, tawakul, ikhlas, taubah ni kita tak pernah cara pun. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi nak selamat dari neraka, bukan hanya taat zahir je. Bukan hanya meninggalkan maksiat zahir saja. Dia kena taat yang sebenar. Siapa taat batin, taat hati. Dia kena meninggalkan maksiat, termasuk maksiat hati. Itu taat yang sebenar. Kalau kita hanya turut hak zahir, hak dalam kita tak cara, hak tu bukan taat yang sebenar. Hak tu kadang-kadang nak dapat habuan dunia je, nak dapat pujian orang, nak suruh kata kita baik. Lepas tu hatinya macam mana orang tak nampak, kita buat orang nampak, sudahlah. Itu bukan taat yang sebenar. Itu dia panggil orang nifak. Nifak amali. Nifak ni orang yang berpura-pura. Adapun nifak i'tiqadi, munafik. Innal munafiqina fid dalkil asfali minan nar. Orang munafik ni neraka lapis paling bawah sekali, neraka hawiyah. Itu nifak i'tiqad. Dia berpura-pura Islam, berpura-pura zahirnya menzahirkan sebagai orang Islam, tetapi menyembunyikan kekufuran. Atau kekal neraka lapis paling bawah sekali. Nifak amali ni, nifak amali, dia berpura-pura baik. Hak zahir comel je, hak dalam tak ada. Tu panggil nifak amali. Tu neraka Jahannam. Sebab dia beriman, dia bukan tidak beriman, tetapi dia hanya berpura-pura dengan bahawa hak zahir dia buat, hak batin dia tak peduli. Atau panggil apa ni? Nifak lah panggil, berpura-pura, tak jujur. Kalau jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tahu zahir dan batin. Innallaha khabirum bima yasnaun. Tuhan ni khabir dengan sekalian pekerjaan kita tu. Tuhan khabir. Khabir ni alim bil bawatin. Makna apa khabir ni? Tuhan mengetahui hak batin sebagaimana Tuhan tahu hak zahir. Itu khabir. Khabir. Dia alim, khabir. Makna bukan mengetahui lah. Tapi khabir ni mengetahui hak batin sebagaimana Tuhan mengetahui hak zahir. Itu khabir. Jadi kalau kita jujur dengan Allah yang mengetahui zahir dan batin, kita taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir dan meninggalkan maksiat batin. Nak taat batin, nak meninggalkan maksiat batin, itu faedah mengaji ilmu tasawuf. Nak takhliyah hati, nak bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah, dan nak tahliyah hati, nak membersihkan hati, dan nak menghiasi hati dengan sifat-sifat yang mahmudah. Tapi nak dapat faedah ilmu tasawuf ni, nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak hiasi hati dengan sifat mahmudah, hak zahir pekoh kena comel. Hak zahir pekoh kena comel. Tapi kalau zahir pekohnya tak comel, maknanya ilmu pekohnya tak belajar, walaupun dia kata dia belajar ilmu tasawuf, tak ada faedah. Sebab kita nak
membersihkan hati daripada sifat-sifat dicela pada syarak. Kita nak hiasi hati dengan sifat-sifat baik. Sebab apa? Sebab sifat baik ni ikhlas contohnya. Sebab hak zahir kita buat comel dah ikut hukum, kita nak dalam pun lillahi ta'ala. Tapi kalau zahir itu salah, dalam comel guna pun tak ada guna, tak ada faedah. Kemudian kita hak zahirnya faedah ngaji fiqh, nak turut segala perintah Allah dan nak menjauhkan segala larangan Allah hak zahir. Tapi kalau Allah tak kenal, tak ada faedah juga, tak ada ilmu tauhid. Sebab itulah dalam kitab faedah ngaji ilmu tasawuf bukan membersihkan hati daripada sifat mazmumah, bukan menghiasi hati daripada sifat mahmudah. Itu asas faedah ngaji ilmu tasawuf. Dia pergi kepada faedah ngaji ilmu tasawuf nak membersihkan hati daripada aghyar dan nak menghiasi hati dengan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Nak membersihkan hati daripada aghyar, akdar. Aghyar ni ghairullah, selain daripada Allah. Akdar ni kekeruhan lalai. Itu kemuncak dia. Tapi asas faedah ngaji ilmu tasawufnya, nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Contoh sifat mahmudahnya taubah. Taubah ni lah nak membersihkan daripada dosa. Tu hak kewajipan. Bila faedah tauhid dapat, faedah fiqh pun dapat, faedah tasawuf pun dapat, maka taat zahir batin, wajib sunat, akhirnya Tuhan akan bersihkan hati daripada aghyar. Tidak ada selain daripada Allah di hati kita, sampai peringkat Tuhan pun hiasi hati kita dengan musyahadah akan Allah Subhanahu wa taala. Itu naik maqam aulia. Tu naik maqam aulia, ceritalah tu. Tapi asal faedah ngaji ilmu tasawufnya nak bersih hati daripada sifat mazmumah, nak menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Tapi kalau asas fardu ain tasawufnya tak ada, hati bersifat dengan sifat riya, ujub, takabur, lepas tu nak membersihkan hati daripada aghyar. Macam mana hati tu derhaka, hati tu pasik, hati tu rosak. Ada lah tu. Nak membersihkan hati daripada aghyar selain Allah. Nu cerita orang yang sempurna iman. Orang sempurna iman sampai maqam aulia. Tapi sebelum nak cerita faedah fiqh, nak menunaikan segala perintah dan nak meninggalkan segala larangan hak zahir, kena ada faedah ni dulu. Faedah ngaji ilmu tauhid. Kita hak fiqh nak menunaikan segala perintah ni, jangan kita nampak semayang je lah. Kita semayang, tunai perintah dah tu. Kita puasa, tunai perintah dah tu. Jelas semayang ni ada hak syarat, wajib kita sempurnakan. Ada hak rukun, wajib kita sempurnakan. Ada syarat bagi tiap-tiap rukun, wajib kita sempurnakan. Itu baru panggil semayang. Bukan apa? Semayang. Stokor semayang. Tak. Semayang ni sempurna syarat, sempurna rukun, sempurna syarat bagi tiap-tiap rukun. Kata ngaji semayang? Tak. Itu buat je tu. Lakon solat. Buat solat. Itu tak solat gitu. Itu bukan semayang orang panggil gitu. Sebab menunaikan segala perintah ni, jangan nampak semayang tu saja. Sebab syarat perintah kita kena sempurnakan. Nak sempurnakan perintah syarat tu, kena belajar molek lah. Bab taharah contohnya. Kemudian perintah juga kena cukup rukun 13. Syarat bagi tiap-tiap rukun, tu kena belajar molek lah. Itu apa panggil menunaikan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Larangan Tuhan ni bukan hanya tak semayang. Larangan Tuhan ni tidak mencukupkan syarat, dilarang. Tidak mencukupkan rukun, dilarang. Tidak mencukupkan syarat bagi rukun, dilarang juga. Lepas tu kata,
Kena ngaji fiqh, barulah betul-betul kita menunaikan segala perintah. Bukan nampak butir semayang je. Perintah-perintah yang ada dalam semayang. Perintah-perintah yang ada dalam puasa. Hak perintah yang ada dalam muamalah. Hak perintah yang ada dalam bab munakahat tu. Dalam munakah rumah tangga ada perintah-perintah juga. Itu faedah ngaji fiqh. Dan meninggalkan segala larangan. Larangan termasuk larangan dalam muamalah. Riba contohnya. Larangan dalam bab munakahat. Itu faedah ngaji fiqh. Cuma bab muamalah munakahat ni kita kena ambil tahu juga secara kasar-kasar lah. Secara umum-umum begitu je lah. Tak perlu cara detail. Bab-bab munakahat pun dah tahu juga. Kan biasa kau orang khusus kahwin kan dia ajar orang lebih kurang. Bab munakahat tu lah. Persoalan ini persoalan cerah, persoalan nafkah, kena tahu juga lah tunya. Lepas tu rukun-rukun nikah tu memang orang cukup dah tunya. Lepas nikah molek dah, rukun dah ingat dah, tak ingat-ingat apa benda ni. Nak nikah semula lah kali pula baru tak tahu pula bab rukun-rukun ni. Dan nikah dah tak payah dah lah. Tak kena tahu sikit-sikit tu kena ada lah juga. Tapi asas kitanya bab ibadah. Solat dan puasa. Solat lah. Puasa tahun sekali. Solat. Itu faedah ngaji fiqh. Pergi pada faedah ngaji tasawufnya. Nak takhliyah. Nak bersihkan hati daripada sifat mazmumah. Menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Sekurang-kurang kita wajib kena tahu 10 sifat mazmumah. Dan wajib kita tahu 10 sifat mahmudah. Contoh dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Hidayatus Salikin. Diambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin, kitab Tauhid karangan Imam Ghazali. Kitab tu kitab Tauhid. Kitab Arba'in fi Usuluddin, di kitab Tauhid, di tengah tu ada fiqh, di belakang tu ada tasawuf. Di belakang tu ada tasawuf. Dia ada empat tajuk besar lah. Tajuk besar yang ketiga keempat tu pergi kepada 10 sifat mazmumah, kemudian disusuli dengan 10 sifat mahmudah. Jadi tajuk besar yang pertama tauhid, tajuk besar yang kedua fiqh, tajuk besar yang ketiga 10 sifat mazmumah, tajuk besar yang keempat 10 sifat mahmudah. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ambil daripada kitab Arba'in fi Usuluddin ni lah. Bukan Arba'in hadis 40 tu Imam Nawawi. Ni Arba'in fi Usuluddin, kitab Tauhid karangan Imam Ghazali. Di belakang tu ada didatangkan 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah atau asas fardu ain daripada ilmu tasawuf. Jadi faedahnya boleh membersihkan hati daripada sifat mazmumah, menghiasi hati dengan sifat mahmudah. Jadi faedah ngaji fiqh, faedah ngaji tasawuf nilah menyelamatkan daripada neraka jahanam. Menyelamatkan daripada neraka jahanam. Tapi faedah ngaji ilmu tauhidnya dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah. Al-fauzu bis-sa'adatil abadiyah. Maknanya dapat kejayaan, kemenangan dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Mana kebahagiaan kekal abadinya? Selamat daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Nak selamat daripada masuk neraka jahanam, tempat seksaan kepada orang yang ada tauhid ni. Tempat keseksaan orang yang ada tauhid tapi fiqh tasawufnya tak sempurna, kadang-kadang turuk, kadang-kadang langgar. Tempat keseksaan bagi orang yang ada tauhid tapi fiqh tasawufnya tak sempurna, tempatnya neraka jahanam. Tempat keseksaan orang mukmin yang asi. Orang mukmin ada tauhid. Asi, ketaatan zahir tak sempurna, ketaatan hati pun tak sempurna. Tu asi, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tak ada tauhid, tak ada iman, berpegang dengan akidah yang kufur,
kekal neraka selama-lamanya. Ada pekoh, ada tasawuf pun tak ada pedoh sikit habuk pun. Sebab itulah mengaji ilmu tauhid, orang dengar pelik. Mengaji ilmu tauhid, dia kata nak selamat dia kekal neraka. Kita nak selamat daripada neraka jahanam, nak masuk syurga direct, nak masuk syurga terus lah maknanya. Tidak dibakar di dalam api neraka jahanam terlebih dahulu. Hak tu kena comel lah pekoh tasawuf. Zahir kena comel, hati kena comel. Hak Tuhan larang, maksiat zahir kena tinggal, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah tinggal. Kemudian maksiat hati, riak, ujub, takabur tinggal. Tapi kalaulah buat retek, taat retek, lepas tu langgar retek, hak tu tengok pada hisab lah, tengok pada mizan lah, timbang lah kat gigi. Tengok pada hisab, lepas tu mizan pula, hisab pula. Kalau mulut kita tak jaga, banyak dosa dengan anak Adam, bayar dengan pahala. Lepas sebab mizan timbang lepas hisab. Tak ada. Hisab lain, mizan lain. Ada orang masuk syurga tanpa hisab, dia pun tidak ada mizan. Masuk syurga tanpa hisab, dia tidak ada mizan. Orang yang ada mizan, dia ada hisab. Maknanya sebelum nak timbang, dia ada kira bicara. Hisab tu kira bicara lah. Mizan tu barulah buat keputusan. Kira bicara ni lah. Kalau kita tak jaga hubungan kita sesama manusia, kita banyak buat dosa dengan anak Adam. Pada masa bicara tu, bayarlah jawapan dia. Alah, bayar. Denda lah, denda. Kena denda, kena bayar. Bayar dengan apa? Duit tak ada, pahala ada kan? Bayar dengan pahala lah. Oh, berat lah gitu. Berat lah, bayar dengan pahala. Tapi tak apa, kita pahala banyak. Ya, Allah kalau nak ikut orang sikit, apa masalahnya? Pahala kita banyak. Cakap nak buat dah Mungkin ikut orang lah retek dah. Kalau gitu tak apalah. Pahala buat pun sikit-sikit, lepas tu nak ikut orang pula. Habis dah pahala ikut orang. Ada lagi kesalahan dengan anak Adam yang lain, orang yang lain. Lepas tu nak bayar dengan pahala macam mana? Pahala habis dah, dosa orang tu pula rembah atas kita. Lepas tu kalau timbang dah, congek lalu dah. Neraka lah jawapan dia. Kita kalau duduk tahap ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu atiullah. Kita duduk tahap tu, tahap apa panggil apa? Macam pahat dengan nuku. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu akan Allah dan Rasul. Duduk tahap ni. Tahap kena suruh buat, lepas tu langgar, buat, lepas tu langgar. Duduk tahap ni nak kena timbang Dah hak sedap duduk kau. Innal ladzina amanu wa amilus solihat nah. Innal ladzina amanu, ni tauhid, wa amilus solihat, pekoh tasawuf dicomel. Duduk wa amilus solihat, tu barulah sedap duduk. Innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyya rabbah. Siapa tu? Orang beriman, tauhid ada, dan beramal soleh. Amal soleh ni menunaikan segala perintah zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Ini pedah, pekoh dan tasawuf. Barulah ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk Allah. Barulah jazaohum tu, barulah balasannya syurga. Ni baru sedap duduk.
Syurga janji dah, Tuhan janji dah syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Zalika liman Allah Ta'ala redha daripadanya dan mereka redha dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zalika liman khasyya rabbah. Ini bagi orang yang takut akan Allah. Orang yang takut akan Allah, dia kena cukuplah iman dengan amal soleh itu. Tauhid, fiqh, tasawuf kena cukuplah. Orang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku takut dengan Tuhan. Tauhid tak faham mana ngaji. Fiqh, tasawuf pun tak faham mana ngaji. Takut-takut kok mana? Lepas tu dah kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan bahawa wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua sebab. Salah satu sebabnya untuk takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak masuk dalam ni zalika liman khasyya rabbah, orang yang takut ke Tuhan. Orang takut Tuhan ni wajib kena dahulukan ilmu atas ibadah, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Barulah orang ni orang takut ke Tuhan. Beriman dan beramal soleh. Kadang-kadang mereka cerita bab syurga sedap dengar. Tapi syurga ni untuk siapa? Nabi diperintah cerita bab syurga ni untuk siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat bi anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri khabar gembira olehmu ya Muhammad. Kepada siapa ni? Kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa balasan bagi mereka syurga yang mengalir sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khabar gembira pada beriman dan beramal soleh. Kita mari cerita supaya jadi beriman, supaya jadi beramal soleh. Jangan hanya cerita syurga. Imannya macam mana? Amal solehnya macam mana? Nak beriman, ilmu tauhidnya duduk di mana? Nak beramal soleh, fiqh tasawufnya duduk di mana? Akhirnya kita khayal dengar tawaran syurga. Tapi tawaran tu untuk siapa? Tawaran wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Adapun kita ni ya ayyuhallazina amanu taqullah, duk situ je. Ya ayyuhallazina amanu atiullah, duk situ je kitanya. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu. Nak kena suruh sama. Apa kena suruh sama? Kadang-kadang takwa, kadang-kadang langgar, kata orang kadang-kadang takwa. Duk situ je. Tu tak ada cerita bab syurga tu. Tu tunggu hisab, tunggu mizan. Tu berharap kepada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nak lakukan dengan keadilan, tak ada lebih, tak ada kurang. Lebih dosa sikit aja timbang neraka, keadilan. Tapi kalau Allah nak ihsan di situ, tu tahta masyiatillah lah, di bawah kehendak Tuhan. Tuhan nak ampun, apa tu ampun jelah. Tu gantung ke Tuhan lah tu. Kalau dengan keadilan, timbang betul-betul lah. Berat belah kiri ni, tak ada lah neraka. Tu tahta masyiatillah. Sebab apa tu? Sebab dia derhaka dalam porong agama, derhaka dalam cabang agama. Tapi kalau derhaka dalam bab pegangan, tu tak ada lah, tu tak ada ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu kekal neraka selama-lamanya. Waliyazabillah tu. Tak ada ketakutan macam mana? Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat lain pula, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Tu ayat lain pula. Siapa tu? Innal ladzina qalu rabbunallah. Mereka yang berkata Tuhan kami Allah, bukan hanya berkata di mulut. Rabbunallah ni macam tanya dalam alam barzah itulah. Man rabbuk? Allahu rabbi, ataupun rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Itu bukan boleh jawab gitu je. Allahu rabbi itu orang yang ada akidah. Rabbunallah, Tuhan kami Allah ni orang kenal Tuhan. Kemudian summastaqamu,
Kemudian istiqamah atas ketaatan zahir dan ketaatan hati. Istiqamah atas meninggalkan maksiat zahir dan maksiat hati. Barulah fala khaufun alaihim. Tak ada ketakutan tu. Jika nak mati pun tak ada ketakutan. Nak hadapi alam barzah pun tak ada ketakutan. Siapa ni? Orang beriman dan istiqamah atas ketaatan zahir dan batin. Ni kena faham ni. Apa kan? Kena faham kedudukan orang apa? Kena faham kedudukan agama, hujung pakar dia macam mana. Jangan pakai jember ikut suka gitu. Tapi yang pertamanya, ni yang pertama, ilmu tauhid. Ini yang pertama. Nak dapat kemenangan dan beruntung selama-lamanya. Ni nak dapat al-fauzu bisa'adatil abadiyah ni, nak dapat kejayaan yang kekal abadi, nak selamat dari kekal neraka Allah. Ini ilmu tauhid, ilmu pegangan. Nak selamat daripada kekal neraka. Saya biasa baca di awal kitab ni Tashilud Du'afa, kitab tauhid sifat 20 Tashilud Du'afa yang dihimpun oleh almarhum Tok Diskam. Tok Diskam ni anak murid kepada almarhum pada Mekah, pengarang kitab Bakurah. Tok Diskam ni kitab dia Takribul Ikhwan. Itu kitab dia. Almarhum Tok Diskam ni guru kepada Baba Ismail Sepanjang. Yang akan mari ke surau kita ni berapa belas bulan? 14 ke berapa? 14. 14 hari kami 2-3 minggu akan datang lah. Dia mari dah hari tu sekali. Macam kali dah mari sini pergi kuliah maghrib tau. 14 hari bulan hari kami. Baba Ismail Sepanjang tu anak murid kepada almarhum Tok Diskam. Anak murid serta dia panggil, kalau nikah dengan cucu panggil apa? Cucu menantu ke panggil apa? Sebab isteri kepada Baba Sepanjang, cucu kepada almarhum Tok Diskam. Panggil apa? Cucu menantu. Menantu cucu. Panggil apa? Menantu cucu. Sekarang ni kalau menantu tu nikah dengan anak. Ni bukan nikah dengan anak. Nikah dengan cucu. Cucu menantu. Kau panggil apa? Cucu menantu. Cucu menantu. Jadi Baba cucu menantu. Almarhum Tok Diskam tu Tok Ki mertua ke apa? Kan betul. Dia cucu menantu ni, Baba cucu menantu. Dah kalau almarhum Tok Diskam, tu bapak mertua. Ni Tok Ki mertua lah. Betul tu. Kalau ayah dia panggil bapa mertua. Kalau Tok Ki dia panggil datuk mertua. Datuk lah. Datuk mertua. Tok tua. Tok tua ayah. Tak. Ayah bukan tok tua. Ayah pok tua. Tok Ki bawah tok tua. Tak. Ayah pok tua. Tok Ki tok tua. Tak. Takkan ayah tok juga. Tak pandai sebut waris. Ada orang tak pandai nak kira waris. Dia kata sepupu, 2 pupu. Dah kan nama kira? Dia pun kira. Tak pandai kira. Dah pandai nak bubuh nama sepupu ke, 2 pupu ke, anak sepupu ke, anak 2 pupu ke. Tak pandai budak ni. Tak pandai. Dia tak pandai. Dia tak pandai. Dia kata sepupu. Sepupu ke mana? Adik-beradik mak dengan ayah. Tak. Dia kira. Jauh jelak bukan sepupu. Tak pandai nak ubuh tu. Tak pandai. Orang dulu 3-4 pupu pandai lagi sebut. Orang ni sepupu budak kenal. Orang ni sepupu budak kenal lah ni. Kalau sepupu pergi pun senyap dalam bilik je. Tak keluar-keluarnya. Kalau sepupu ni pula hok mai kapung pula. Kau senyap dalam bilik tak keluar pun.
Tebang-tebang keluar sekejap salah ngepot dara tu lepas tu senyak. Tak tegur apa cetung gitu je. Cetunglah mak ayah dia panggil semua salah ngepot dara Senyak sudah bilik. Tak kan itu? Ya kita orang lain ni. Sepupu pun dah kenal. Dia kalau nak kenal pun sama-sama standard sama tinggi. Awak kenal. Kalau bos standard kapung mai bandar ni nak nupang lah ke tu. Dia nak mari sambung belajar di Kuala Lumpur, nak nupang lah tu. Duduk mana lagi? Orang kapung mai nak nupang. Kan? Mumung aku tau. Jadi saya biasa baca dalam kitab Tasilul Du'afat. Karangan almarhum Tok Diskang. Dia kalau di foto ni sebut kata almarhum Tok Diskang ni tak ada tak ada. Saya pernah mula masa dulu pergi dia buat kelas mingguan. Pergi duduk minum air, dia pun minum air kau. Minum air. Dia pakai sebar gitu je. Minum air sekali. Cakap dia orang tua, tercakap dia baik. Tak kenal ingat ke? Dahulu tak baru pertama kali pergi. Sudah minum air apa semua. Lepas tu kita pun masuk dalam surau. Tengok-tengok orang tua tak ada tu guru. Orang tua tak ada tu guru. Nak kira. Ya tak ada nak beradang, tak ada orang tua dulu. Tawaduk, rendah diri. Dia kalau foto ni sebut kata tauhid tak ada maknanya kalau kita duduk pondok mana-mana pun hari Minggu ke hari apa dia akan pergi di Sekang, pondok Sekang. Sebab apa? Situ Lumak Molek. Tempat pondok masing-masing pun kemah dah tauhidnya. Tapi kalau kat pondok Sekang ni tak boleh lawang sebab Tuhan beri ni lebih kurang antara satu-satu tu guru. Maka kalau sebut kata Tok Diskang tauhid tak ada orang boleh tu lah. Ni dalam kitab Tasilul Du'afat. Cuba saya baca sikit. Amma ba'du, selesai bismillah, alhamdulillah, selawat mula-mulanya. Maka hei sekalian kaum-kaumku dan saudara-saudaraku, saudara seagama, hendaklah kamu, wajiblah kamu membanyakkan pada belajar ilmu agama. Bagi kamu kena belajar ilmu agama, kena banyak belajar ilmu agama. Banyak, kena banyak. Ni kata banyak, ngaji 2 kali seminggu banyak dah. Kena banyak. Banyak macam mana pondok belah lauti sehari. Kena banyak ngaji ilmu agama ni. Sama telah pula ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Lebih lagi ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Lagilah kena banyak. Lagilah kena banyak. Kerana ini ilmu tauhid usuluddin ni didahulu akan ilmu di atas yang lain, di atas ilmu yang lain. Ini ilmu mula-mulanya. Ngaji banyak lah, tapi tauhid mula-mula. Ni peringatan awal kita. Dan mencita-cita barang yang masyhur dengan dia oleh yang berakal. Orang berakal sungguhnya dia akan masyhur, dia akan bergaduh, dia akan berbimbang dengan ilmu ni, ilmu tauhid. Kalau orang tu orang berakal. Kalau orang tu orang yang berakal. Makna apa ni? Mencita-cita ni pada melepaskan dirinya daripada kekal di dalam neraka. Nak cita-cita nak lepas dari neraka, inilah ilmu dia. Nak lepas dari kekal neraka. Nak lepas daripada kekal neraka. Kalau tak ada ilmu ni, berpegang akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya. Ada 6 lapis lagi neraka bawah hak kekal. Neraka Jahannam hak atas sekali tu hak tak kekal. Apabila semua sekali dikeluarkan dari neraka Jahannam akan dikharapkan, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka yang tinggal hanya 6. Jadi nak selamat dia kekal 6 neraka ni lah. Ni kena ngaji ilmu tauhid. Sama telah pula kata almarhum Tok D-nya, lebih-lebih lagi kita kena banyak ngaji ilmu tauhid ni pada ini zaman
yang banyak fitnah dan kucar kacir pada ilmu ini, bahkan pada serba-serbi lah. Ni biasa kampung sikit lah. Akhir zaman ni, zaman kita ni banyak fitnah, banyak kucar kacir dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid je kucar kacir, bahkan pada serba-serbi sebenarnya. Serba-serbi kucar kacir. Amboi. Amboi, jaranglah mereka yang teguh ilmu tauhid pada masa yang susah ini. Dia kata jarang mereka yang teguh, yang kejar ilmu tauhid pada masa susah ini. Amboi, bertuah dan beruntungnya mereka yang ditaufikkan diakan mereka tadi bagi mengkejarkan aqaidil iman. Jadi Tuhan buka hati kita nak ngaji aqaidil iman dulu. Simpulan iman dia dulu. Tu beruntung bertuah lah kalau Tuhan beri taufik seumpama tu. Kadang-kadang nampak macam belajar agama, tapi tak ada ni. Tak ada mikir pun nak mengkejapkan aqaidul iman. Simpulan iman tak ada. Duk pekoh tasawuf. Mana ilmu aqaidul iman? Tak ada. Jadi bertuah, beruntunglah mereka yang Tuhan bagi taufik bagi mengkejakkan aqaidul iman. Sedikitlah mereka yang mengetahui akan aqaidul iman, simpulan iman, dan mereka yang boleh menjaga yang lain daripadanya pada masa ini. Sikit orang hak tahu. Kalau ada tahu pun, sedikit pula mereka yang boleh menjaga yang lain. Boleh tolong royak pada lain. Salah balas tu. Sedikit orang tahu. Tahulah kitanya, sedikit pula orang yang boleh menjaga orang lain. Orang lain ni bukan kata orang lain suka sakat, orang lain bukan anak cucu kita. Kalau salah tu kita tahulah salah, tapi kita nak perjelaskan, nak jaga-jaga anak cucu kita ni, jangan ikut ni. Sikit pula orang boleh menjaga. Hanya boleh setakat tahu lepas diri je. Sungguhnya telah dibalak, telah diuji oleh Allah dengan silap padanya pada ini ilmu akan mereka-mereka yang tidak disangka-sangkakan dengan dia dengan silap. Siapa ni? Akan silap daripada mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Siapa ke? Orang yang masyhur berilmu pun molek-molek ada salah dalam bab pegangan. Masyhur berilmu, orang pakat duk turuk belaka, duk sanjung belaka. Tapi pergi bab aqaid, bab simpulan iman, kucalana salah pegangan. Hak ni real. Hak ni real. Realiti semasa. Hak kitab ni. Kitab ni mana belakang dia? Tarikh dia. Mana tarikh dia? Tahun 1380 1385 1385 50 tahun dah. 50 tahun dah. 1385 kitab Tasyiludul Afaq ni 50 tahun lah kita kata. Tapi hak dikata dalam kitab ni memang realiti kita. Masyhur orang agama. Kadang-kadang apabila rakaman hak nyata terang-terang salah bab pegangan, beri kepada orang-orang yang berkenaan, masing-masing kejut. Gitu pegangan tak disangka-sangka. Sebab apa? Sahur dengan berilmu. Kadang-kadang pekohnya pandai, kadang-kadang hadisnya pandai. Banyak ilmu-ilmu yang dia pandai. Sahur. Tapi pergi pada bab pegangan, silap. Tapi bab pegangan ni boleh bubuh selalu. Sebenar ke, salah ke, boleh bubuh selalu. Bukan kata Tok Guru ni boleh bubuh sebenar ke silap. Semua orang yang mengaji tauhid lepas fardhu ain boleh bubuh belaka. Bukan kata ni kena tanya Tok Guru lah, akidah dia betul ke, akidah dia salah. Bukan. Tiap-tiap orang yang mengaji ilmu tauhid lulu fardu ain boleh bubuh belaka. Boleh beza dah. Ni akidah benar.
Ini akidah yang salah, boleh buh lalu. Kalau kata ya kedok salah ni orang lebih ni, saya pun mungkin betul salah, tak lepas fardu ain, kita sendiri tak lepas. Sebab dalam kitab Minhaj, qada nak lepas fardu ain tauhid ni, kita boleh membezakan. Ini akidah hak sebenar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini akidah yang salah. Boleh bubuh lalu dah. Kalau kita pun tak ada nak bubuh, kita dia pun tak lepas fardu ain. Sampai peringkat kita boleh menjaga yang lain. Kita boleh menghurai kepada orang lain, boleh menjelaskan pada orang lain di mana salah dia, itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Memang dengan saya banyak jawapan-jawapan dalam surat khabar, rakaman-rakaman orang-orang yang mana kita pun tak berani nak sebut nama. Kalau sebut nama, kita akan teranding. Kita sebut nama ni teranding. Faham tak? Sebab apa? Besar-besar. Tak padang, tak erok kita nak sebut nama. Sebut umum kita, tak erok nak sebut nama. Sebut nama teranding. Ini bukan kelah-kelah kampung ni. Bukan kelah-kelah negeri. Kelah international. Kelah international. Mana kalau sebut nama teranding lah. Kena teranding. Ada satu soalan. Bab qada dan qada lah. Jadi kita ni umpama robot yang diprogramkan ke? Jawapan dia, kelahiran kita di mana, bangsanya apa, kemudian kitanya mati di mana, bilakah kita mati, itu ketentuan dan perbuatan Allah. Selain daripada itu, kita yang memilih mengatur sendiri. Tuhan hanya ada di awal kita jadi, dengan di akhir kita mati. Itu je ada Tuhan. Hak tengah tu kita sendiri. Mana kalau ke CJ agama, habis tinggi CJ agama lah. Tapi bukan bidang usuluddin. Bukan bidang usuluddin. Bahkan ada buku yang memang CJ agama paling tinggi, tapi bukan bidang usuluddin. Jelas-jelas akidah qadariyah. Allah meletakkan tenaga di kita sampai masa tenaga kita yang memberi bekah. Itu jelas-jelas akidah qadariyah. Tajuk dianya, tajuk buku qadar dan qada. Di dalam tu dia ada tajuk kecil-kecil tu kan. Tajuk kecil panggil apa tu? Tajuk dianya kudrat Allah, kudrat manusia. Kudrat Allah, kudrat makhluk. Kita ada kudrat kan? Kudrat gagah di kita Tuhan letak. Jadi Tuhan letak kudrat di kita. Kudrat di kita mari mana? Mari daripada Allah yang letak. Lepas dah tu siap kerja Allah. Kudrat tu ya, dia bekas sendiri pula. Bercanggah dengan ayat wa kullu yaumin huwa fi syak. Allah Taala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah Taala sepanjang masa menzahirkan apa yang Allah tentukan pada azal. Ni, saat-saat berlaku pada kita ni. Ini semua perbuatan pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dah Allah setakat kerja dia bubuh tenaga di kita. Ni tenaga ni kita berasa ada ni. Lepas tu siap kerja Tuhan. Kerja tenaga itu pula yang menggerakkan kita, yang menghasilkan kerjaan. Itu terang-terang akidah qadariyah. Orang agama siap ada kitab, ada buku lagi. Ni patutlah kita kata ni. Dibalakkan dengan silap padanya akan mereka yang tidak disangka-sangkakan silap. Sebab apa ni? Mereka yang dimasyhurkan akan dimasyhurkan dengan berilmu. Dimasyhurkan dengan berilmu. Sesungguhnya telah dibalakkan dengan silap padanya pada ilmu ini ilmu akan mereka yang tidak disangka-sangka dengan dia akan silap. Kalau sebut kata salah, mung ni siapa dia tu? Tak sangka salah. Siapa ni? Daripada mereka yang dimasyhurkan dengan berilmu. Ni kita kena ngaji molek. Kena kemah molek dalam bab ni. Ini bab tauhid. Tak lulus sini, tak ada fiqh, tak ada tasawuf.
walaupun tak lulus dalam bab pegangan ni, bukan akidah yang kafir sekalipun. Akidah yang dosa besar. Qadariyah muktamadnya tak hukum kafir, dosa besar. Tapi sebesar-besar dosa, lebih besar daripada dosa tinggal sembahyang tinggal puasa lagi. Lebih besar daripada dosa berjudi minum arak lagi, dan malaikat akan catat dosa besar ni setiap saat. Di saat malaikat catat dosa besar yang lebih besar daripada dosa tinggal sembahyang. Dosa besar yang lebih besar dosa besar tinggal puasa. Di saat malaikat catat sebesar-besar dosa, kita sembahyang fardu. Malaikat catat dosa besar ni, kita sembahyang fardu. Kita puasa fardu. Tak ada, hilang pahala tu, tak ada. Tak ada pahala. Walaupun sembahyang tu sah sebab dihukumkan beriman, walaupun puasa sah sebab dihukumkan beriman. Tak ada, jadi debu yang berterbang, tak ada pahala. Itu amal sembahyang fardu tu, amal puasa fardu, haji fardu. Amal sunat tu sudah tanyalah. Itu kalau pegangan yang salah, yang silap, hak dosa besar. Kalau pegangan tu salah sampai tahap kufur atau kekal neraka selama-lamanya, sembahyang puasa tu kalau kita sedar kemudian wajib bertaubat, sembahyang puasa tu kena qada semula, tak ada sembahyang puasa. Ini ilmu yang pertama-tama. Manakala Tuhan beri kitanya nak ngaji ilmu pegangan dulu ni, ini dia panggil orang yang bertuah, orang yang beruntung. Tuhan beri taufik hidayah seumpama tu. Tapi kitab Tahsilud Du'afa ni tak ada Terengganu rasanya. Ada orang tak tahu cari dah. Saya tak pernah cari Terengganu, tapi orang kata tak ada. Orang kata tak ada. Mungkin ada di Kota Baru barangkali. Ada di Kota Baru. Kalau ni pun tengok kitab gini ya, kitab tulisan lama. Kali ni kan kitabnya kan licin putih gitu kan. Licin putih. Ni kuning gini, kuning. Kuning. Dia kalau kita kata kok, kalau dawak peng barang-barang tu dia akan jadi kembar masa kita tulis. Ni kilat molek putih-putih. Ni dak ni. Dak silap dah tak ada rasa Terengganu ni. Nama sebut tadi kan Tahsilud Du'afa. Banyak kali dah sebut nama. Tahsilud Du'afa. Mari kita ambil perhatian molek lah. Nak cerita bab kedudukan ilmu tauhid. Kita sama, anak cucu kita sama. Tak ada ni, tak ada agama. Tak ada ni, tak ada agama. Tak ada. Dia tauhid ni sedikit saja. Tauhid hanya satu jalan saja, tak susah. Kita nak kena ngaji banyaknya pekoh dengan tasawuf, nak kena ngaji banyak. Hak payah nak beramalnya tasawuf, hak payah nak beramalnya sebab benda duduk dalam. Hak banyak nak kena ngajinya pekoh. Tauhid sikit je. Sah ke 6 rukun iman, sekalian lah. Kemudian pergi pada nak mengkuatkan iman, nak memantapkan iman, nak mengkejakkan iman, nak mensuburkan iman. Inilah pekoh tasawuf lah pulaknya. Taat zahir, taat batin, meninggalkan maksiat zahir, meninggalkan maksiat batin. Tu boleh jadi kuat iman. Nak kuat iman bukan ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid ni untuk sah iman, nak berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita mengaji tauhid lepas satu kitab, pekoh tak mengaji, tasawuf tak mengaji, hati bersifat dengan riak, ujub, takabur, dan kadang derhaka kepada Allah sama-sama, tak ada lah nak kuat iman kau mana. Duduk dalam derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya untuk sah iman tak banyak mana. Hak kita panjang ceritaan nak kuat iman. Nak kuat iman tu panjang ceritaan. Nak kuat iman tu pergi pada ihsan. Buat segala yang diperintah, tinggal segala di dalam zahir dan batin. Mana kata kalau kata pegangan takut, tak simple saja. Ngaji kitab sifat 20 molek, faham ke 6 rukun iman, hak paling nak kena tekannya qadar dan qada. Mana lulus dah bab iman, bab aqaid. Sampai peringkat kita boleh menghuraikan, menjelaskan, tu fardu kifayah. Tapi semolek sampai tahap tu lah. Sebab kita nak menghurai, nak menjelaskan pada anak-anak cucu kita contohnya. Ini ilmu tauhid.
Faedah ngaji ilmu tauhid. Ni hak di dalam permulaan kita Faridatul Faraid kita. Kita ambil perhatian molek lah. Kita ambil perhatian molek. Ini ilmu tauhid, ini ilmu usuluddin. Selesai cerita bab faedah belajar ilmu tauhid. Dan agama itu ibarah daripada perhimpunan segala hukum yang dihantar akan segala hukum oleh Allah bagi segala hamba-Nya yang mukallaf. Kita kenal ada ilmu tauhid, namanya ilmu tauhid. Cara berakidah, maudhu' dianya bab sifat Tuhan, sifat Rasul untuk sah ke enam rukun iman. Faedahnya nak selamat daripada kekal neraka. Sesat dah tu. Nak pergi pula agama ni apa? Kemudian nak pergi pula apakah tanda orang yang beragama? Kemudian agama ni ada berapa komponen, berapa bahagian? Islam, iman dan ihsan. Didatangkan dengan takrif Islam, takrif iman, takrif ihsan. Kemudian pembicaraan dalam kitab Faridah ada pembicaraan iman. Pembicaraan dalam kitab Faridah pembicaraan bab iman. Tapi agama bukan iman sahaja, agama merangkumi Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam.